Jom dengarkan Santai bersama Ustaz Said di Manis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama saya lagi Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Santai bersama Ustaz Said. Kita dah mulakan sikit berkenaan dengan mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Kita pun mimpi juga. Siapa mimpi pagi tadi? Ada orang mimpi gitu gini, ada orang nak tidur tu dia duduk balas WhatsApp, duduk baca komen Facebook, masuk dalam mimpi. Ada orang dia mimpi pelbagai jenis mimpi, sampai ketakutan, sampai berpeluh tengah malam, pelbagai lah. Dan sebenarnya mimpi ni dia ada 3 jenis. Ada mimpi yang disebut minallah ar-ru'ya salihah, mimpi dari Allah. Dia ni tengah nak pilih ni, nak kahwin, buat istikharah, sebelum tidur dia semayang hajat dulu, baca Quran, harap Allah beri petunjuk. Aku ni nak pilih hak mana ni, hak ni gini, hak ni gini, Allah beri, insya-Allah tak mustahil. Tapi taklah nampak cokoh muka orang tu, mungkin ada isyarat-isyarat. Ada mimpi ru'ya salihah dari Allah, ada. Dan ada juga kategori mimpi dia panggil takhwifus syaitan. Ada syaitan yang ganggu, takutkan seseorang, ada juga. Memang syaitan dia ganggu orang. Dan yang ketiga dia panggil ahadithun nafs. Yang saya sebut di awal tadi, orang yang dia tengah mikir satu-satu benda. Esok nak pergi interview ni, nak mula kerja tempat baru, nak pergi masuk asrama, masuk universiti. Dia duduk mikir sangat, kadang-kadang terbawa-bawa dalam tidur. Ada 3 jenis mimpi lah. Yang penting jangan cerita. Saya sebut dah sebelum ni, kalau mimpi pelik-pelik jangan cerita. Dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang badui. Badui ni benda Ustaz, badui ni hak duduk pada pasir. Dia mari jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya mimpi kepala saya putus. Saya pun berlari kejar kepala saya. Inni halamtu anna ra'si quti'a fa ana attabi'uhu. Dia kata, Rasulullah, saya mimpi kepala saya kena kerak, saya pun berlari kejar kepala. Ada tak dek sini pendengar Manis FM hak pernah mimpi putus kepala sendiri? Lalu Rasulullah kata apa? La tukhbir bita'allub syaitan bika fil manam. Rasulullah khabar ke dia. Rasulullah respon, jangan duk cerita, itu mainan syaitan. Syaitan kacau dalam tidur, jangan duk cerita kau orang lah. Kadang-kadang kalau kita cerita benda pelik-pelik ni kan, kawan pula pandai-pandai kita jemah. Tanda mu nak mati dekat lah tu. Tanda bisnes mu nak lingkup tu. Tu tanda partner mu khianat ke mu. Dia jadi ganggu. Itu mainan syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi kisah-kisah mimpi. Kisah mimpi Nabi masa nak perang Uhud. Nabi mimpi pedang dia pecah sikit, patah pedang kan. Adalah mimpi-mimpi dia pedang pecah di ujung. Mimpi lembu kena sembelih masa Nabi nak perang Uhud. Lalu Nabi sendiri lepas tu ditafsirkan bahawa pedang pecah itu ada di kalangan keluarga Rasulullah sendiri yang akan gugur syahid. Itulah Hamzah berlaku. Dan orang-orang soleh pada hari ni ada, Allah Ta'ala beri isyarat-isyarat mereka mimpi. Ada isyarat-isyarat awal. Tak apalah. Balik pada Nabi Yusuf, mimpi. Ustaz, kenapa ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub beritahu, Yusuf jangan cerita kat abang-abang, nanti abang kau tu buat perkara tak elok kat kau? Persoalan, adakah Nabi Yaqub mengumpat tak? Dia kata, dalam ayat Quran kata, Yusuf jangan cerita kat abang-abang, nanti abang kamu buat perkara tak elok pada kamu. Kalau mu cerita, abangmu tu takut dia buat benda tak elok. Adakah ini mengumpat? Ya, mengumpat. Tapi ini termasuk dalam mengumpat yang diharuskan untuk menyelamatkan Yusuf. Macam kita lah, jangan ambil dia kerja company awak. Nyak dah duit dia lipat, dia ambil buat senyap kan. Jangan bagi dia jaga kaunter, nanti duit masuk poket sikit, masuk kaunter juga. Jangan ambil dia sebagai pekerja, dia penipu. Mengumpat, tapi mengumpat yang diharuskan. Jangan lantik dia jadi ketua kapung, habis duit kapung dia ambil ke dia. Jangan lantik dia jadi ni, dia tak jujur. Boleh. Jadi Nabi Yaqub kata, jangan cerita pada abang-abang kamu, nanti dia khianat kat kamu. Dan memanglah dia tak cerita. Tetapi abang-abang ni memang dia duduk bincang, dia duduk tengok. Dia kata Nabi Yaqub ni sayang Yusuf lebih. Allahu Akbar. Saya dah sebut dah sebelum ni, bila penyakit hasad dengki masuk dalam diri sama-sama adik-beradik pun, bukan saja nak marah, tapi menyebabkan mereka bertindak. Allahu Akbar. Adik-beradik, Quran cerita, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Duk cakap sama-sama abang-abang ni, Yusuf dengan seorang lagi tu. Dalam riwayat sebut nama dia Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin tu ayah sayang dia je 2 orang. Ayah sayang lebih dia 2 orang tu. Hak sebenarnya dah 2 orang tu hak paling kecil. Ayah ni beri tumpuan lebih sikit. Sayang juga pada abang-abang. Tapi bila penyakit dengki, dia bincang. Nak buat apa? Bayangkan sahabat-sahabat pendengar sekalian,
ada cadangan yang kata uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf adik-beradik ni. Allahu Akbar, bunuh adik. Dan sebenarnya panjang sejarahnya, kewujudan Bani Israel, Yahudi, keturunan adik-beradik ni dah sebenarnya. Susu galuh Bani Israel mari dari sini. Sebab sebenarnya Nabi Yaqub dia ada dua nama. Satu Yaqub, kalau kita cek MyCard dia lah, tak ada MyCard. Nabi Yaqub ada dua nama. Yang pertama Yaqub, yang kedua apa benda? Israel. Itu nama Nabi Yaqub. Ustaz, Israel itu Yaqub. Ya, Isra dalam bahasa Hebrew maknanya abdun, hamba. Il maknanya Allah. Israel maknanya Abdullah. Itu nama kedua Nabi Yaqub. Sebab itu keturunan itu dipanggil Bani Israel. Mana keturunan sanggup bunuh adik ni? Nak bunuh orang lain, letup orang lain. Bani Israel sekarang ni, Yahudi Zionis sekarang ni, tak pelik lah dia nak bunuh orang. Ni adik sendiri pun. Uqtulu Yusuf. Quran sebut ayat nombor 9. Bunuhlah Yusuf. Autrahuhu ardan. Atau apa ginilah, kita buang Yusuf jauh dari kampung ni. Kita, supaya bila Yusuf mati ataupun Yusuf dah tak ada kat sini, ayah okeylah. Taklah sayang lebih pada Yusuf, ayah beri perhatianlah juga pada kita. Tengok masalah dengki. Allah. Ada tak berlaku penyakit dengki ni dalam masyarakat kita sekarang? Ada tak adik-beradik dengki sama-sama adik-beradik? Wal'iyazubillah. Baca kisah Yusuf. Yusuf menjadi mangsa dengki. Kalau ada di kalangan kita pernah jadi mangsa dengki adik-beradik ataupun keluarga, baca surah Yusuf. Keluar air mata kita baca surah Yusuf ni. Kemudian mereka bincang lagi, takkah kita nak bunuh Yusuf? Berat sangat tu. Dia biasanya di kalangan hak jahat-jahat ni adalah hak baik sikit. Ada tak dalam adik-beradik hak jahat-jahat ni, jahat juga tapi baik sikit? Allah, dia tak sanggup. Dia beci-beci, dia jahat-jahat, tapi kadar kejahatan dia tu kurang sikit. Lalu dia kata, janganlah kita bunuh Yusuf ni. Gini, Yusuf ni kita carilah mana-mana ada telaga kat jalan pada pasir, kita tolak Yusuf masuk dalam telaga. Nanti ada kabilah-kabilah Arab yang lalu peniaga-peniaga, dia orang cari air, dia orang jumpa Yusuf, dia ambil Yusuf, bawalah pergi ke mana-mana. Jahat juga. Tapi baik sikit pada bunuh. Ya Allah, ini berlaku. Siapa di kalangan pendengar sekalian yang memang jahat gini kat adik-beradik dia, angkat tangan. Siapa yang biasa dengki pada adik-adik? Rasa mak sayang lebih, rasa mak bagi buah durian kat dia lebih, rasa mak bagi lebih pada dia. Lah dah dia jaga mak, kita tak jaga. Mak bagilah lebih sikit, dah dia susah payah tak kerja jaga mak. Jangan dengki. Lalu abang Nabi Yusuf ni bincang nak buat macam mana. So sekarang dah buat keputusan, okeylah, kita tak payah bunuhlah Yusuf ni, teruk sangat. Jadi kita pujuk ayah lah. Pergi pujuk ayah. Ayah, boleh izinkan kami nak bawa Yusuf pergi bermain-main? Ayah dia ni tak sedap hati. Ayah dia kata, kalau kamu bawa Yusuf, kamu pergi main kat padang pasir, kalau serigala tangkap Yusuf macam mana? Tak apa ayah, tak apa ayah jangan bimbang, kami akan jaga Yusuf. Nak ajak dia pergi main je, kami akan jaga. Ayah kata, ya ke? Ya, kami akan jaga, kami janji ayah akan jaga. Tapi mereka sedang merancang sesuatu. Lalu Nabi Yaqub dengan agak berat hati, tapi oleh kerana abang-abang Yusuf ni dah janji, izinkanlah. Mereka pun bawa Yusuf pergi kat kawasan yang agak jauh dari rumah. Lalu mereka buat satu perancangan yang sangat-sangat jahat. InsyaAllah kita sambung dalam sesi seterusnya. Moga-moga kita mencari hikmah-hikmah dan pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf yang dalam Al-Quran ini. Sekian dulu dari saya, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis tak madah. Santai bersama Ustaz Syed setiap Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi dan ulangan 5.30 petang hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.